Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita untuk tumpuan hari ini juga, selain daripada proses penghantaran bantuan barang-barang kritikal dan juga kesihatan tadi di Sabah dikongsikan oleh Shah Hairizal. Untuk waktu ini kita nak kongsikan, kalau diikutkan hari ini hari Jumaat, sedang berlangsungnya, saya difahamkan masih lagi berlangsung di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor tentang pembentangan belanjawan ataupun bajet bagi Negeri Selangor 2021, yang mana Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan sebanyak 2.323 bilion ringgit bagi perbelanjaan tahun 2021, dan belanjawan yang bertemakan melakar realiti baharu memperkasa ekonomi bermaruah paksi kecekalan rakyat mampu mencipta 15,000 peluang pekerjaan bagi rakyat Selangor, terutamanya mereka yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan Ekonomi Pandemik COVID-19. Dan ini yang dipetik daripada ucapan Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari, yang mana mengatakan daripada jumlah itu sebanyak 1.22 bilion ringgit ataupun 53% pula diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus, manakala 1.103 bilion ringgit ataupun 47% daripadanya akan digunakan untuk perbelanjaan pembangunan. Dan tambahnya lagi dalam ucapannya, yang mana mengatakan bagi tahun 2021 juga kerajaan negeri menganggarkan hasil yang boleh dikutip berjumlah 2.2 juta seperti anggaran hasil tahun semasa, dan beliau menjelaskan antara penyumbang utama kepada hasil negeri bagi tahun 2021 adalah premium tanah, iaitu sebanyak 1.03 bilion ringgit bersamaan 46.98% daripada anggaran hasil keseluruhan. Dan saya pasti laporan ini akan dibawakan dalam esokawani.com dan juga dalam buletin awani, dan pastinya di Awani 7.45. Tetapi untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Dr. Fahmi Ngah, pengarah urusan Smart Selangor bagi Smart Selangor Delivery Unit SSDU. Dr. Fahmi, kita tahu ucapan pembentangan bajet masih lagi berlangsung, tetapi secara keseluruhannya angka-angka yang kita sebutkan sebentar tadi 2.2 bilion secara keseluruhan peruntukan untuk belanjawan 2021, tetapi daripada angka-angka itu apa untung dan juga manfaat yang masuk ke poket rakyat secara keseluruhannya, kerana rakyat nak tahu apa untungnya kepada mereka, kerana rakyat nak tahu yang pertama peluang pekerjaan, macam mana mereka tentang bakul makanan mereka. Itu yang tumpuan mereka, malah berkaitan dengan isu air juga mereka akan tanya, kalau belanjawan 2021 yang cakap berbilion-bilion ringgit ni boleh ke selesai tentang isu air yang melanda dalam tempoh setahun ni lebih pada 12 kali untuk Selangor saja. Jadi secara keseluruhannya melihat kepada peruntukan belanjawan Selangor 2021 ni, apa untungnya untuk rakyat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Saya melihat secara keseluruhannya belanjawan ni lebih kurang agak baik. Saya rasa dia agak seimbang kerana peratusan di antara perbelanjaan pengurusan dan juga pembangunan itu lebih kurang sama. Pembangunan dalam 47% daripada jumlah 2.32 bilion tadi, dan pengurusan lebih kurang 53% atau 1.22 bilion daripada jumlah keseluruhan. Kita banyak memperkenalkan beberapa inisiatif baru yang kita bukan saja ada yang bercorak pemberian kepada poket rakyat itu tadi, tetapi kita juga menekankan kepada program pemberdayaan rakyat, empowerment program. Sebagai contoh, ada inisiatif seperti yang di bawah SSDU ni, digitalisasi dan juga inisiatif Smart Selangor, di mana kita melihat kepada penggunaan inisiatif digital untuk IKS dan juga untuk warga negeri Selangor secara amnya, bagaimana berurusan dengan kerajaan dengan cara yang lebih baik. Jadi dari segi itu saya rasa kita berada dalam dasar yang betul untuk terus kita kekal sebagai negeri yang akan memacu ekonomi untuk Malaysia dan mengekalkan kedudukan kita sebagai pemacu ekonomi atau pengkedung ekonomi untuk negara Malaysia. Yang agak baru pada pandangan saya tahun ini diperkenalkan adalah inisiatif untuk memperbaiki bekalan sumber air di negeri Selangor. Beberapa inisiatif telah dibentangkan dan perbelanjaan pun telah mula dinyatakan di situ. Dan saya rasa ini juga akan dapat membantu menaikkan lagi keyakinan pelabuh untuk melabur di negeri Selangor, di samping memudahkan lagi kepada rakyat.
Doktor, kalau melihat kepada 5 tonggak yang disebutkan dalam ucapan Menteri Besar, antaranya berkaitan dengan pertanian, pelancongan dan juga agropelancongan, kesihatan awam, bandaraya berdaya huni, usahawan mikro, digitalisasi dan kemiskinan bandar, penciptaan kekayaan dan juga industri kreatif. Saya nak petik tentang digitalisasi sebab doktor pun ada sebut tadi bagaimana melihat kepada tumpuan memberikan usaha untuk memperkaskan ke arah digitalisasi khususnya di negeri Selangor ini dapat yang pertamanya dapat setidaknya mengurangkan impak pandemik COVID-19 dan keduanya memberi pertolongan ataupun pertolongan cemaslah kepada khususnya bagi usahawan yang terdiri daripada golongan IKS dan juga PKS ini. Okey, dari sudut digitalisasi ini sebenarnya merupakan satu plan yang dah agak lama, 2-3 tahun dahulu telah dibincangkan, kerana keimbangan kerajaan negeri sebelum COVID ni pun adalah kebergantungan kerajaan negeri kepada sumber berasaskan tanah di negeri Selangor. Kalau ikut pada hasil yang dibentangkan tadi, lebih kurang 72% pendapatan kerajaan negeri bergantung kepada premium ataupun cukai tanah. Jadi kerajaan negeri melihat kepada bagaimana kita boleh wujudkan sumber-sumber pendapatan yang baru. Fenomena COVID yang melanda ni telah memberikan kita ataupun menyegerakan lagi dan menguatkan lagi keyakinan kita bahawa walaupun ada pandemik tersebut, ekonomi masih perlu dijalankan, pendidikan masih perlu diteruskan. Dan dari segi ini kita melihat digitalisasi ini banyak membantu. Pertama, dari segi kalau pendidikan, pembelajaran secara online, walaupun untuk perniagaan pun begitu juga, mesyuarat masih boleh diteruskan seperti mana saya dengan Tuan Fiang ni. Dan yang paling penting lagi kita melihat amat penting juga untuk kita perkasakan lagi sistem ekosistem perdagangan secara online untuk usahawan-usahawan kita di negeri Selangor. Perkara ini banyak kita lakukan bermula pada tahun ini yang kita mulakan pada bulan Ramadan dulu sebagai contoh, di mana kita mendakap keseluruhan ekosistem online yang ada seperti mana Shopee, Lazada dan sebagainya kita bawa tempat, dan itu akan memudahkan lagi peniaga-peniaga kita memperkenalkan produk-produk mereka ke dalam pasaran dan berniaga secara online untuk menjamin pendapatan masih boleh dijana walaupun ada kekangan pandemik COVID-19. Itu dari sudut business as usual yang ada ni, tapi kerajaan negeri ambil langkah yang lebih ke depan lagi, di mana kita juga tadi disebut soal Selangor Innovation Fund, di mana disebut kebanyakan daripada community startup yang ada di Malaysia ni kebanyakannya berada di negeri Selangor. Saya rasa macam yang jenis Mil Putra tu ramai di Bangi, dan Cyberjaya ni dalam Selangor pun merupakan pusat-pusat inovasi yang mana ada banyak startup yang ada di Malaysia. Kita melihat bagaimana boleh kita perkasakan mereka dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah dari segi keupayaan teknologi digital yang ada, seperti contoh bagaimana kita boleh mengadakan program latihan yang lebih baik dari sudut artificial intelligence, machine learning, big data dan seumpamanya ini, bagaimana kita bawa kepakaran daripada luar untuk kita latih startup yang kita ada. Jadi itu dari sudut keupayaan, pembangunan keupayaan dan juga keupayaan. Yang kedua adalah pasaran. Kebanyakan startup hari ini mempunyai masalah untuk masuk ke dalam pasaran. Satu dari sudut dana, tapi dana tadi telah cuba juga diselesaikan oleh kerajaan negeri Selangor dengan pembentukan Selangor Innovation Fund tadi. Tapi yang lebih penting adalah the use cases, pasaran yang akan menggunakan inovasi digital ini. Yang kita tawarkan di bawah program Smart Selangor ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan negeri Selangor dan bagaimana perkara ini boleh diterjemahkan dalam bentuk aplikasi yang ada kegunaannya yang akan boleh digunakan oleh rakyat untuk kerajaan negeri. Jadi pasaran kerajaan negeri kita sediakan juga untuk startup. Jadi dari sudut keupayaan, dari sudut pasaran, dari sudut perbelanjaan dan dana pun kita akan sumbangkan. InsyaAllah saya rasa kita berada di landasan yang benar untuk kita upayakan startup-startup di Selangor ini dengan ilmu-ilmu digitalisasi ini supaya dia akan merancakkan lagi pembangunan ekonomi dan inovasi di negeri Selangor. Dr. Sri, sebenarnya kita tak banyak masa, tapi mungkin dalam 1-2 minit ini kalau melihat kepada ucapan yang amat berhormat Menteri Besar yang mana mengatakan tentang kerajaan negeri Selangor turut mempercikkan tentang visi Smart Selangor untuk menjadikan Selangor sebagai Smart State pada tahun 2025, dan bagaimana melihat kepada belanjawan Selangor pada kali ini dapat membantu mempercepatkan visi Smart State ini? Kita berada dalam keluk terakhir menuju kepada Smart State sasaran tahun 2025. Yang berlaku dalam kerajaan negeri adalah kita mewujudkan satu struktur yang akan memastikan
penyelarasan dan juga pemerkasaan dari segi pelaksanaan inisiatif ini dengan lebih baik yang akan merentasi lapisan-lapisan kerajaan. Sebab kalau kita nak implementasikan sebarang inisiatif di Selangor, kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan yang perlu kita lalui. Jadi kerajaan negeri telah membentuk sebuah STANCO, Jawatankuasa Tetap Smart Selangor, yang mana fungsinya akan menyelesaikan isu-isu penyelarasan yang berlaku ini dan juga dia akan memastikan juga penyelesaian di peringkat negeri untuk menyusun kembali inisiatif digital yang dilaksanakan oleh entiti-entiti lain dan kerajaan negeri untuk diselaraskan bersekali dengan program dan inisiatif Smart Selangor yang kita jangkakan akan kita siapkan pada tahun 2023 dan kita beri masa 2 tahun untuk dikembangluaskan bagi kita mencapai tahap Smart State dan pengoperasian Smart State pada tahun 2025 nanti. Okey, baiklah, terima kasih kepada Dr. Fahmi. Dr. Fahmi adalah pengarah urusan Smart Selangor Delivery Unit SSDU. Atas perkongsian, kita minta respon secara segera tentang bagaimana melihat secara keseluruhannya belanjawan ataupun bajet Selangor 2021, apa untung dan juga untuk rakyat. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini, cerita-cerita di Sebalik Berita. Saifuddin, kita jumpa lagi.